Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab penawar bagi hati, muka surat berapa? Muka surat 20 baris 3 atas kali. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab penawar bagi hati, muka surat 20 baris atas sekali. Kata dia, maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pengikat bagi nikmat dan sebab bagi bertambahnya. Sambung lagi perbahasan berkenaan dengan sifat fasal yang terakhir pada bab yang pertama ataupun pada kitab yang pertama pada menyatakan anggota-anggota yang zahir. Jadi anggota yang zahir yang besar ada 7. Kita dah bahas dulu berkenaan dengan mata, berkenaan dengan mulut, lidah, berkenaan dengan telinga, berkenaan dengan perut, berkenaan dengan farash. Ini yang terakhir, tangan dan kaki. Kemudian kata musannif rahimahullah, dia sambung sikit lagi nak habis bab ni dah. Dia kata maka diharap berkekalan nikmat itu. Nikmat apa? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kaki dan tangan pada engkau. Bagi itu pula pada kita lah, bukan pada orang lain. Atas nikmat yang Allah Ta'ala kurnia ni, pengikut bagi nikmat. Bukan pengikut pengikut bagi nikmat. Dengan makna nikmat itu matbu', syukur itu tabi'. Nikmat itu benda yang diikuti, syukur itu yang mengikuti. Maka sepatutnya bila kita mendapat nikmat, maka syukur sekalilah. Itu maksud dia. Mana dia tidak bercerai tangga antara syukur dan dapat nikmat tersebut. Bila kita mendapat nikmat, maka automatik kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada bab anggota ni bukan makna sebut alhamdulillah saja, bukan. Alhamdulillah dapat kaki tangan. Hak lain ada yang kudung, wal'iyadzubillah, ada yang tak ada tangan, ada yang lahir-lahir tak ada belaka. Tak ada belaka, kaki tangan apa semua tak ada. Kita lahir-lahir ada. Makna kita perlu syukurlah. Kita sebut alhamdulillah satu. Kemudian syukur yang selain daripada alhamdulillah yang mesti kita kena buat pada bab anggota ni ialah kita menuju atau kita pakai untuk hari syukur ni bukan bermakna
kita melaksanakan sembahyang, puasa, haji, umrah, zakat dan sebagainya, maka kita sudah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan anggota-anggota yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Maka kata musannif rahimahullahu taala, dan sebab bagi bertambah nikmat. Sebab apa kita kena syukur? Kerana syukur yang pertama pengikut bagi nikmat. Dan yang kedua ialah sebab bagi bertambah nikmat. Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku tambahkan kepada engkau nikmat. Nikmat apa? Nikmat secara umum lah. Nikmat ni macam-macam. Nikmat anggota, nikmat boleh berzikir, nikmat boleh baca Quran, nikmat boleh ilmu, nikmat boleh faham ilmu pun nikmat juga. Jadi kita sekarang berada dan berlegar di kalangan dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu, kita sembahyang fardu maghrib secara berjemaah, sehari pula fardu isyak, yang mana tak semua orang dapat. Ada orang dapat kaki tangan saja, mulut dan sebagainya, tapi tak dapat sembahyang jemaah, tapi tak dapat mari majlis ilmu, tapi tak dapat untuk dia berzikir, tapi tak dapat untuk dia baca Quran. Apa? Sebab dia tak dapat nikmat tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat. Itu yang kedua, iaitu kita alihkan, kalau kita Arab sebut insirafu kulli badanin ataupun kulli badanin ila ta'ah. Kita mengarahkan dan memalingkan seluruh anggota kita, badan kita kepada taat pada Allah Taala. Itu dia panggil sebab kenapa kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab dah ni. Ini yang syukurlah. Dengan makna jangan kita itu memalingkan gerak diam kita dengan menggunakan anggota kita ke arah maksiat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tak boleh untuk kita alihkan kepada maksiat pada Allah Taala? Supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Dia panggil kufur nikmat. Kafir ni ada dua secara umum, kafir i'tiqad dan yang kedua kafir nikmat. Kafir i'tiqad dengan makna siapa i'tiqad dengan cara kafir tu ataupun i'tiqad mensyirikkan Tuhan ke, i'tiqad bahawasanya Allah Taala lemah dan sebagainya, boleh itu kafir, itu kafir i'tiqad. Jadi kafir i'tiqad ni perbahasan dalam kitab akidah. Tapi kalau kafir nikmat, dia biasa bincang dalam bab fiqh dan tasawuf. Itu dia panggil kafir nikmat. Contoh antaranya ialah kita tak sembahyang fardu 5 waktu. Itu dia panggil kafir nikmat dalam mazhab Syafi'i. Kafir di situ kafir nikmat dengan makna Allah Taala bagi anggota badan tapi kita tak buat taat, kita tak sembahyang, kita tak puasa. Itu kafir juga, kafir nikmat. Tapi fasik, status dia tu masih Islam, tapi dari sudut nikmat yang dia dapat itu sudah kafir, kerana dia tidak menggunakan anggota yang Allah Taala beri kepada perkara yang sepatutnya. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, sebab tu dia buat kurungan tu. Apa maksud kafir akan nikmat? Arti kafir akan nikmat tiada syukur akan nikmat tu. Dia tak bersyukur dengan nikmat Allah Taala, maka dia tak buat taat, dia buat maksiat. Tu dia panggil orang yang kafir nikmat. Wal a'yadu billah. Jadi kita nak elok daripada dua kafir ni. Kafir i'tiqad, kita mengaji akidah, kemudian kita i'tiqad dengan i'tiqad betul, kita mengaji dah Sirajul Huda. Kemudian kita mengaji pula penawar bagi hati ni supaya kita tak tergolong di kalangan orang yang kafir nikmat. Kita mengaji dah bab mata, kita mengaji dah bab lidah, mengaji dah bab farah perut, dan sekarang ni ialah tangan dan juga kaki. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu dan sebab bagi seksa yang bersangatan pada hari mensaksikan atas mereka itu manusia oleh segala lidah mereka itu manusia, dan segala tangan mereka itu manusia, dan segala kaki mereka itu manusia, dengan barang yang ada mereka itu manusia mengerjakan akan barang di dalam dunia daripada segala kejahatan. Sebab apa kita perlu pelihara
tersebut supaya mereka ini akan dapat menyaksikan di akhirat dengan perbuatan yang baik belaka. Kita dah belajar dah dulu dalil berkenaan dengan anggota-anggota kita menjadi saksi kepada segala perbuatan kita, baik buruk ataupun jahat. Tu mulut akan dikunci oleh Allah Ta'ala. Mulut tidak akan bercakap. Yang akan bercakap ialah apa? Yang akan bercakap ialah anggota-anggota kita sahaja. Ya, anggota-anggota kita, apabila kita anggota sahaja yang bercakap, maka sayugianya kita di dunia ini perlu beringat supaya anggota-anggota itu tidak kita menjerumuskan anggota kita ke arah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara taatnya sekarang inilah kita guna kaki dan tangan kita untuk pegang kitab dan berjalan ke masjid untuk pergi ke majlis ilmu. Itu antara penyaksian yang baik yang akan didapatkan di akhir. Mari mengaji kitab apa? Kitab penawar bagi hati, kitab Sirajul Huda, kitab Ad-Durrul Thamin dan sebagainya. Tu penyaksian yang baik lah. Kalau penyaksian yang buruk, habis kita. Itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang tujuh ini segala anggota yang tujuh ini memelihara tu daripada segala kejahatan dan memakai semua anggota ni pada segala kebajikan. Itu tiada sempurna keduanya, tiada sempurna nak elok kejahatan dan nak buat kebajikan dengan anggota tu, melainkan dengan membersihkan akan raja bagi tujuh anggota. Ini dia panggil muqaddimah nak masuk kitab yang seterusnya, iaitu kitab yang berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah yang dalam hati. Kita nak habislah tujuh anggota ni. Ini sekarang anggota yang terakhir, iaitu tangan dan kaki. Maka ini adalah perbahasan yang terakhir dalam bab anggota. Maka sebelum dia nak berpindah kepada kitab yang seterusnya berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah hati, maka dia pun kata semua anggota tujuh itu tak dapat melaksanakan kebaikan, tak dapat untuk mengelakkan kejahatan, melainkan kena bersih rajanya, kena bersih daripada segala perangai yang dicela. Mana contoh dia? Seperti riya dan takabur dan dengki dan kikir dan lain daripada yang tersebut itu. Siapa raja yang dimaksudkan? Dikehendaki dengan raja tujuh anggota itu, iaitu yang dikehendaki itu ialah hati. Jadi tujuh anggota tu ibarat rakyat dia. Hati itu ibarat raja dia. Jadi nak bersih, nak elok daripada maksiat badan, nak elok dan nak buat taat dengan anggota badan, tak dapat tidak, mesti kita bersih terlebih dahulu rajanya. Itulah dia panggil perbahasan berkaitan tasawuf, berkaitan dengan hati. Jadi sebab itulah dia bahas dulu bab anggota, supaya kita faham elok apa dosa-dosa yang kita boleh buat dengan anggota, apa pahala-pahala kebajikan-kebajikan yang kita boleh buat dengan anggota. Kemudian diakhiri dengan tujuh anggota tu dengan kata bahawasanya tidak akan dapat seseorang tu buat taat, tak akan dapat seseorang tu elak maksiat, melainkan dengan bersih rajanya, iaitu hati. Jadi mana tak sempurna kebajikan seseorang dengan anggota tujuh tadi, ataupun tak sempurna dan eloknya maksiat dengan tujuh anggota tadi, melainkan dengan bersih hati. Bersih daripada apa? Bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Contoh dia apa? Riya, takabur, sum'ah, kikir dan sebagainya. Tu dia panggil dalam kitab kita dalam sifat-sifat mazmumah hati ini, dia ada tiga penyakit serangkai. Tiga penyakit serangkai. Kalau dalam kesihatan, tiga penyakit serangkai itulah cimanih, jantung dengan darah tinggi ke apa tak? Ingat tak? Hak ni pun ada tiga penyakit serangkai juga, iaitu apa dia? Iaitu takabur, riya, insya-Allah lagi dua tu akan datang. Takabur, riya dengan sum'ah. Salah satu kalau ada, insya-Allah akan ada tiga-tiga sekali. Dengan mana contoh kita kata riya ya?
Dalam kitab Imam As-Sawi, Imam As-Sawi radhiyallahu taala anhu, dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Jawharatit Tauhid, dia sebut bahawasanya sum'ah, kalau seseorang itu berlaku sum'ah, tidak hilang pahala ibadat dia, tapi kalau riak, hilang ibadat dia. Kita pun pelik ke mana? Dalam kitab tu sebut bahawasanya sum'ah, kalau seseorang tengah sum'ah, tak akan hilang. Dia dosa lah. Sum'ah tu dosa. Kalau kata tak dosa. Tapi bila dia sum'ah tu, dia tak hilang pahala ibadat dia. Tapi kalau riak, hukum dia haram, lagi pula hilang pahala ibadat dia. Sebab apa dia kata? Sebabnya ialah apabila berlakunya riak itu berlaku apabila kita sedang buat amalan. Tengah-tengah sembahyang kau, tiba-tiba orang perempuan lalu, kita pun nak tunjuk hebat. Baca surah sedap sikit, ataupun bagi rakaat panjang sikit, lama, contohlah. Ataupun siapa-siapa yang kita nak bagi dia tengok kita ibadat lah ke mana. Jadi riak itu berlaku ketika ibadat, sebab itu hilang pahala ibadat. Adapun sum'ah ni ialah memperdengarkan amalan kita pada orang. Riak ni ialah menunjukkan amalan kita pada orang. Orang nak tengok kita pun buat ibadat, zikir, Quran, mayang, tu riak tu. Kalau sum'ah ni kita bagi tahu ke orang, "Oi, aku semalam bangun tahajud pukul 3." Tu contohlah. Sebab apa dia bagi tahu tu? Tujuan nak puji dia. Jadi sum'ah ni tak hilang pahala, sebab sum'ah ini berlaku selepas daripada amalan. Selepas daripada dia dah beramal, dia dah sembahyang dah, baru dia berasa hebat, baru dia berasa nak bagi tahu ke orang. Sum'ah. Satu lagi ujub. Satu-satu dulu. Ni sum'ah. Sum'ah ni dia khabar ke orang bila lepas daripada dia buat ibadat. Bila lepas daripada dia buat ibadat, baru dia khabar ke orang. Takkan buat ibadat, tengah-tengah buat ibadat tu dia khabar ke orang, batal. Kalau sembahyang batal. Mana boleh mayang-mayang khabar ke orang, "Weh, aku tengah sembahyang ni." Tak ada itu. Dia biasanya apa? Biasa lepas habis dia beramal lah, dia khabar ke orang. Yang keempat ni ada satu lagi namanya ujub. Ujub ni berlaku ketika beramal juga. Dan boleh juga berlaku selepas beramal. Macam mana contoh dia? Contoh dia bangun tahajud. Bangun tahajud di kampung apa ni? Kampung Godatuk ni. Kampung Godatuk ni dia seorang je. Rumah dia cerah ketiga. Halim pun gelap lagi. Aku seorang dah ni bangun tahajud ni. Dia berasa diri dia bangun tahajud berbanding orang lain tidur belakang. Dia berasa dia bagus lah. Tu ujub. Dia berasa diri dia bagus. Ataupun simpulan bahasa dia panggil angkat baku sendiri. Angkat baku sendiri itu bukan depan orang lah, sendiri dia. Kalau kita khabar ke orang tu sum'ah. Kalau berasa diri sendiri tu ujub. Tengok ni dia panggil permainan syaitan belakang. Payah nak elok. Kita berasa kita dah tak riak dah, kita berasa kita dah tak sum'ah dah, sebab tak ada depan orang. Rupanya sendiri pun boleh juga jadi dosa. Bila kita berlaku ujub. Itulah yang akan dibahas satu secara tafsil dalam kitab kita yang kedua, pada membahaskan berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah lelaki. Jadi sebab itu dia kata nak bersihkan anggota ni tidak mestilah dia itu bersih rajanya, iaitu siapa? Hati. Maka kata musannif rahimahullahu taala, wallahu a'lam. Bukan wallahu a'lam ni, wallahu a'lam kitab. Kata dia kitab yang kedua pada menyatakan qalbun. Qalbun tu apa dia? Arti qalbun jantung. Tu terjemahan bahasa Arab. Terjemahan bahasa Melayu. Kalau kita biasanya, kalau kita kata, kita akan kata hatilah, tak kata jantung. Jadi muskil lah kalau kita kata jantung. Kok mana jantung? Jantung ni yang pergi operate kat doktor tu. Sabar tak? Jantung ni ada dua. Itlaq jantung, sebut jantung. Jantung ni ada dua. Jantung jasmani, jantung rohani. Tak kira akan bahas lah seko-seko tu. Cuma kita nak kata jantung jasmani, tu yang perubatan tu. Tu jantung jasmani perubatan. Kena sakit jantung contohnya, wal'iyadzubillah, tu kena bedak. Itu jantung jasmani. Yang kita bahas dalam kitab kita ni bukan jantung hak tu, jantung ruhani.
Jantung rohani pun dia akan kata, dia akan sebut nanti, dia akan berkait juga dengan jantung jasmani. Sebab jantung rohani pun berada di situ juga. Jantung rohani dari sudut kebersihan jiwa rohani itu pun berada di jantung kita tu juga. Cuma dia tidak berbentuk jasad tu ya. Dia berbentuk rohani. Rohani pun payah juga nak terjemah. Rohani benda yang kita tak nampak lah, benda bangsa dalaman, tak tahu macam mana. Hakikat dia wallahu alam. Cuma ada lah di situ. Macam roh lah. Roh ni kita boleh cakap lah, roh ada. Tapi macam mana tak tahu. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Furu' Al-Masail, bab roh ni khilaf ulama 1000 qaul, 1000 pandangan. Nak kata macam mana? Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala himpun satu kitab namanya Ar-Ruh. Baru je tebal kitab dia. Jadi ruh tak selesai sampai bila-bila. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh, katakanlah oleh kamu wahai Muhammad, roh tu urusan Tuhan. Bila kata urusan Tuhan, apa kemampu tak tahu. Cuma bila tak tahu tu, jadi ulama nak bahas juga. Roh tu lagu mana? Ulama tasawuf lain, ulama akidah lain, ulama fiqh lain, macam-macam. Jadi tu yang banyak kaul tu. Jadi kalau contoh kalau bab akidah, kalau dari sudut ilmu akidah, ulama sebut roh itu ialah jirim latif. Satu jirim yang lembut jirim latif ni macam malaikat lah. Pasien bukan boleh bertuh lah, bertuh tak bunyi. Tu jirim latif. Kalau kita ni jirim kasif, jirim hak kasar. Bila bertuh ni bunyi. Ataupun sakit, ataupun kita boleh sentuh, tu semua jirim kasif. Jirim latif tak boleh sentuh. Boleh sentuh lah, macam air tu pun jirim latif juga. Cuma bila sentuh tu tak sakit. Dan ada yang tak boleh nak sentuh. Contohnya roh tak boleh sentuh. Gas, udara tak boleh nak sentuh. Diri dia tu tak boleh sentuh, tapi ni udara ni. Tu jirim latif. Habis dia kata. Kemudian dan pada kitab ini 10 bab yang ni 10 sifat mazmumah yang akan dibahaskan. Satu seko-seko. Dia kata 10 bab tu yang mengandungi akan sifat kecelaan. Tengok dia eja sifat sad fa alif ta mabsutah dia panggil. Tu dia panggil merujuk kepada sifat-sifat. Dia tak tulis sifat dua, tak ada. Dia tulis sifatun, tu ejaan bahasa Arab. Itu dia panggil jamak, panggil plural. Dia ada singular, dia ada plural. Singular dia ialah singular dia ialah sifatun. Kalau plural dia ialah sifatun. Jadi ejaan gitu tu makna ada sifat-sifat. Mana lebih bertiga. Jadi 10 bab, 10 sifat-sifat kecelaan. Sifat kecelaan tu yang 10. Dia taukid lagi ke atas. Dah lah tadi 10 bab. Setiap bab tu satu sifat lah. Lepas tu 10 lagi. Kemudian dia kata, ketahui olehmu bahwasanya qalbun itu, ini jantung hati ataupun hati lah, ada bagi qalbun itu dua makna. Ada dua makna. Apa dia? Pertama daripada dua. Dia panggil qalbun jismani. Boleh baca dua. Jismani, jasmani. Dia ada ya belakang tu dia panggil dalam bahasa Arab ya nisbah. Yang ni qalbun mansubun ilal jismani. Hati ataupun jantung yang dinisbahkan kepada jasmani. Kalau kita bahasa Melayu jasmani lah, kita baca dengan jas. Bahasa Arab boleh dua, jasmani, jismani, boleh belaka. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu qalbun jismani. Menapa? Daging. Mana bila kata daging, keluarlah selain daging. Bila kata daging, mana dia bukan roh lah. Dia bukan pasien jirim latif, jirim yang lembut, bukan pasien air, bukan pasien udara, tapi pasien daging. Tu satu. Daging itu pula yang ditaruh, yang diletakkan di dalam dada sebelah kiri. Jantung tu ya. Ni kitab nama kita ni ambil pada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
Jadi Imam Ghazali sebut dah, zaman dulu tak tahu macam mana dia boleh tahu. Imam Ghazali dia bagi tahu bahawasanya jantung jasmani ni ada di belah kiri. Semua orang boleh rasa belah kiri belakang, tak ada jantung denyut belah kiri. Kita kata jantung duk ada kat perut, tak ada. Jantung semua kiri belakang lah. Illa malaikat khariqun lil adah, luar adat kebiasaan lah. Allah Ta'ala jadikan dia jantung belah kanan. Tu lain cerita. Boleh belakang harus pada akak. Cuma adatnya biasanya kiri belakang. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang menyerupai ia daging tadi akan jantung pisang. Dah gedok lagi wallahu alam. Mana boleh tahu Imam Ghazali seperti jantung pisang. Jantung pisang tu lah, memang jantung pisang betul lah. Ni bukan cakapan kiah ni, betul lah. Pergi ambil jantung pisang tu memang sebiji lah. Lebih kurang lah, taklah sebiji sangat. Sebiji sangat kan jadi pisang pula kita ni. Lebih kurang sama lah. Jantung pisang pun ada jantung dia, tapi cuma bezanya kita berdenyut, dia tak berdenyut. Kalau dia berdenyut, habis kita lari. Benda ni, pisang berdenyut ni, jantung dia hidup ke tak? Tak hidup. Nama jantung pisang. Dan iaitu itu dia panggil qalbun jismani. Dan iaitu qalbun jismani yang merupakan daging tadi tu, daging yang tertentu, daging yang khusus ni. Ni nak keluarkan daging yang secara umum. Daging secara umum, tangan, daging kaki, daging kepala, daging mana satu? Dada pun daging. Daging yang tertentu, daging yang khusus. Di dalam daging itu ada lubang. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Lubang apa tu? Dia panggil sebagai arteri. Kita dulu biologi tahu. Ada 4 saluran jantung. Dia panggil apa tak ingat dah. Yang kita ingat arteri je. Tak ingat dah menentang apa tu. Kita dulu biologi tahu. Bak jantung. Ada 4 lubang. Ada 4 lubang. Saluran darah masuk situ, saluran darah keluar situ. Keluar dan masuk, keluar dan masuk. Yang masuknya apa? Yang masuknya oksigen lah kebanyakannya. Kalau masuk carbon dioxide, adalah dia punya efek-efek dia, kesan-kesan dia. Tu lama dah tak mengaji, lupa habis dah. Kita bukan ambil khusus doktor pun. Tu masa SPM dulu. Jadi tahulah juga lubang menatang apa? Lubang arteri dia panggil. Lepas tu ada darah yang hitam. Hitam ni bukan hitam semua, darah gelap lah, merah hitam. Dia panggil merah kehitaman. Ini dalam biologi dah lah. Merah kehitaman dia panggil. Bukan hitam tu, hitam tu darah haid. Darah haid tu hitam lah. Ini hitam, apa kata hitam? Merah kehitaman. Dia gelap sangat merah dia tu, sampai nak dekat warna hitam. Tu yang pertama, qalbun jismani. Yang keduanya qalbun ruhaniyun. Qalbun hak bangsa rohani, jantung hak bangsa rohani. Apa dia? Iaitu qalbun ruhani, sesuatu yang halus. Tu kata jirim yang latif. Dia benda halus, bukan benda boleh pasien berentuh dengan dia berdebuk bunyi, tak ada. Bukan pasien boleh sentuh macam jantung kita, bukan. Halus, yang mengetahui dan yang mengenal. Yang ni dengan sebab jantung inilah dapat mengetahui, dapat mengenal, dan yang mendapat daripada manusia. Yang mendapat ni panggil idrak. Dapat sesuatu lah, idrak dia panggil. Dapat sesuatu, dapat mengetahui sesuatu, dapat mengenal sesuatu. Lebih kurang tu. Mengetahui, mengenal. Cuma kalau bahas kita tauhidnya, dia ada bahas panjang lah. Ma'rifah wal ilm. Ma'rifah dan ilmu tu adakah berbeza ataupun sama? Pandangan mu'tamad sama, pandangan yang kedua tak sama, bahkan beza. Kalau pandangan mu'tamad sama antara ma'rifah. Ma'rifah ni mengenal. Mengenal tu ma'rifah. Ilmun mengetahui. Jadi mengetahui dengan mengenal ni, pandangan mu'tamad kata sama je mengenal dengan mengetahui. Pandangan kedua kata tak sama, beza. Setiap benda yang dia kenal pasti tahu, tapi tak semua benda dia tahu pasti kenal. Dia beza sikit je tu. Mana contohnya? Contoh kita kata di Uniza ni ada pelajar, tahu tak ada pelajar? Tahu. Baru masuk bulan 10. Tahu lah tu. Tapi kenal tak? Tak kenal.
Tak kenal nama siapa tak tahu. Dia suka makan apa tak tahu. Dia ni jenis pasien macam mana tak tahu. Sifat dia lagu mana tak tahu. Tu tak kenal tu. Tapi tahu dia pelajar. Tu. Tahu pelajar Inisa, pelajar ada di Inisa tapi tak kenal dia. Tu beza antara tahu dan kenal atas pandangan kedua. Tak semua benda yang dia kenal, tak semua benda dia tahu itu kenal, tapi semua benda yang dia kenal pasti tahu. Slogan hashtag Yuniza pasti tahu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Apa tadi? Dan ia apa tadi? Daripada manusia. Betul ya tadi? Dan ia hakikat. Jadi qalbun ruhani iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Dan ia qalbun ruhani itu ialah hakikat manusia. Dan ia qalbun ruhani jua yang dihadapkan kepadanya, kepada qalbun ruhani perkataan. Apa dia? Iaitu nak menunjukkan hakikat seorang manusia itu bagaimana. Adakah baik, adakah buruk, lagu mana? Jantung ruhani dia. Itulah Allah Ta'ala tak tengok pada rupa zahir. Allah Ta'ala tengok pada siapa? Pada hati. Apa? Baik, itulah hakikat sebenar manusia. Cuma hak zahir ni orang nampak baik, tapi hakikat Allah tahu. Tu hakikat tu. Tu kata hakikatnya Allah Ta'ala tahu. Tu hakikat tu. Sebab apa kita kata hakikat? Sebablah hati. Dalam hati tu tak siapa tahu, Allah Ta'ala dia tahu. Zahir dia nampak Islam, hakikat dia wallahu a'lam. Tu kata hakikat seorang ke Tuhan. Sebab hakikat Allah yang boleh tahu. Jadi hakikat seorang manusia tu Allah Ta'ala tengok jantung hati dia, jantung rohani dia, hati dia, baru tahu baik ke buruk. Tu Kalau ibadat zahir macam baik tapi hati buruk, pahala macam mana? Hati penuh dengan riak, sum'ah, takabur, tapi buat ibadat, mayang tarawih 20 rakaat, mayang qiyamul lail 100 rakaat, tapi diterima tak? Tak terima. Dapat penat je lah. Sebab apa? Hakikat dia buruk di sisi Tuhan. Wallahiyazubillah. Tu satu. Kemudian dan ia qalbun ruhani itu juga yang dihadapkan kepadanya, kepada qalbun ruhani perkataan, yakni tersimpannya segala perkataan-perkataan yang kita dengar dalam jantung ruhani. Itulah dalam bab telinga dulu dia sebut bahawasanya kalau kita mendengar perkara-perkara buruk, mendengar contohnya kejian orang, cacian orang, umpatan orang dan perkataan-perkataan yang buruk, perlu dielakkan. Sebab apa? Sebab semua perkataan itu akan masuk ke dalam hati. Dia buat kiyah kata, kalau makanan kita makan dapat buang melalui berak, tak apalah. Ataupun kalau sembelik makan ubat, berak juga. Tapi kalau kita mendengar perkataan masuk dalam telinga, nak keluar ke mana? Dia ada berak perkataan? Tak ada. Tak ada berak. Saya tengah berak ni, berak apa? Berak perkataan? Tak ada. Nak keluar ke mana? Sehingga kan dalam kitab kita sebut takut benda yang kita dengar yang buruk tu berkekalan sampai mati. Tu takut. Tu sebab itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bila dia pergi ke pasar dia tutup telinga. Apa? Sebab dia tak mau dengar benda-benda yang orang cakap dalam pasar tu. Benda-benda yang cakap dalam pasar tu boleh berlaku. Benda lara ada kalau benda menipu ada kalau benda mengumpat ada, macam-macam ada benda pasar. Tempat yang paling dibenci Allah Ta'ala ialah pasar. Sebab tu kita digalakkan doa bila masuk pasar. Macam-macam boleh jadi. Jadi sebab apa dia tutup telinga? Sebab kalau dibuka telinga itu takut terhafal habis. Terhafal habis apa yang orang cakap. Dan kalau hafal tu orang cakap tu cakap yang buruk, habis. Kok mana orang nak jadi orang yang mengapa? Tak siqah habis. Habis hafalan dia semua. Hafalan Quran dia hebat. Hafalan hadis dia hebat. Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni kalau buka kitab kena terpaksa tutup kitab sebelah. Bukannya kena ikhtiar usaha tutup apa. Memang terpaksa. Sebab apa? Takut terhafal. Kita dah hafal dah, gunggang tak masuk-masuk. Tu kita hafal Quran satu muka, Allah jenuh 3 jam contohlah. Sejam baru boleh. Dia tak ada sejam baca sekali pun hafal. Tutup sebelah.
Takut hafal. Kita bukan takut hafal, takut tak terhafal. Kita kena tambah ter. Kalau dia takut hafal, kita takut tak terhafal. Kena tambah tak ter. Itu. Itu kita. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ia qalbun ruhani jua, yakni juga yang disuruh dan yang dilarang, yakni ada khitab, ada suruhan dan larangan Allah pada hati. Qalbun ruhani ada tak? Ada. Mana? Dari sudut ikhlasnya, jangan takaburnya, jangan riaknya, perlu tawaduk, jangan marah. Tu semua khitab belaka lah atas diri kita yang bangsa ruhani, qalbun ruhani. Ada hak khitab kita, khitab Allah Ta'ala kepada kita dari sudut zahir, mayang, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Dan ada juga khitab Allah Ta'ala, suruhan dan larangan Allah Ta'ala pada bangsa hati. Tu hak bangsa hati. Jangan riak, jangan sum'ah, jangan takabur, jangan itu, jangan ini. Kena tawaduk, tak boleh ramah marah. Marah-marah yang tidak sebenar tak boleh. Marah-marah hak sebenar boleh lah. Tu semua nanti akan datang tu. Kemudian kata musannif, dan ada baginya, bagi qalbun ruhani itu, sangkut paut dengan qalbun jasmani. Ada sangkut paut, ada kaitan maksudnya. Maksudnya ada kaitan qalbun ruhani dengan qalbun jasmani. Walaupun dia itu bukan dua benda yang sama, tapi hakikat yang berlainan, tapi saling bersangkut paut antara satu sama lain. Maka dia kata, dan sungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, antara qalbun ruhani dan qalbun jismani. Tercengang mana mutahayyirah, pening. Tercengang. Sini tulis ngong, sini tulis bongo. Tercabang. Itu. Dan sungguhnya tercabang kebanyakan akal, tercengang tu. Dia nampak tercengang, tercabang ke mana? Dia sini tercengang. Sini kita lama sikit. Sini tercengang betul, tak ada apa. Tercengang lagi, nampak ayat tu lagi lah. Kalau tercabang ke akal ke mana pula? Tercengang mana tak reti. Akal tak nak faham apa kaitan antara qalbun ruhani. Satu bab fiqh namanya dalam bahid mutahayyirah. Mutahayyirah, dia ada mutahayyirah, muhayyirah. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi sebut rahimahullahu taala, mutahayyirah tu perempuan tu sendiri pening, mana satu haid, mana satu istihadah. Kalau muhayyirah, perempuan itu yang menyebabkan ulama pening nak hukum apa. Jadi ada dua, mutahayyirah, muhayyirah. Salah satu benda yang dalam tak ada kitab lain selain daripada bab ni je, iaitu bab haid dan nifas dan istihadah. Ya, ada satu bab namanya bab istihadah mutahayyirah. Mutahayyirah, perempuan tu sendiri yang bengong, tak tahu nak hukum mana haid, mana istihadah. Lepas tu muhayyirah, dia itu menyebabkan ulama pula bengong nak hukum mana haid, mana istihadah dia. Tu. Ni ya yang bengong sekali. Dan sebab itulah Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' dia kata banyak para ulama yang tersilap dalam bab haid nifas ni. Baca hak tu. Bab lain tak ada apa, bab haid nifas perempuan juga. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jadi tak dapat nak tahu. Macam mana ada kaitan tu? Kerana persangkutan keduanya, hujan lebat. Kerana persangkutan kerana persangkutan keduanya, kedua qalbun ruhani, qalbun jismani itu menyerupai akan persangkutan, perkaitan arat dan jisim. Dia mari tauhid pula. Dia nak kata tak boleh nak faham akal ni apa kaitan qalbun ruhani, qalbun jismani. Tak boleh nak faham tu seperti mana? Kerana apa? Kerana persangkutan keduanya, kaitan antara qalbun jismani dengan qalbun ruhani ini sama seperti kaitannya jisim dan arat. Jisim itu bukan arat, arat itu bukan jisim. Tapi jisim tak akan terlepas daripada arat, arat mesti berhajat pada jisim.
Tak akan terlepas. Tak boleh, mustahil pada akal. Jisim itu tak ada arat, mustahil. Arat ni sifat baharulah. Arat itu juga tak boleh dia itu ada sendiri tanpa jisim pun tak boleh juga. Jadi dia bersangkut paut, berkaitan antara satu sama lain. Tak boleh cerai tanggal. Tu. Ataupun persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Atau persangkutan yang memakai perkakas, yang memakai perkakas dengan perkakas. Yang memakai perkakas orang dia lah. Perkakas tu sendiri alat tu, iaitu ketika masak contohnya. Ataupun ketika perkakas ni macam lah, kita buat contoh masak lah. Masak ni kena ada alat baru kita boleh masak. Buat rumah mesti ada perkakas dia baru boleh buat rumah. Jadi nak buat satu benda, mana masak nasi goreng, mestilah ada orang yang memasak dengan alat-alat dia. Tak boleh salah satu tinggal. Ada alat memasak tapi orang dia tak ada. Boleh tak masak? Tak boleh. Ada orang yang memasak tapi perkakas tak ada. Timun apa semua tak ada. Alat sudik pun tak ada. Boleh masak tak? Tak boleh juga. Nak buat rumah, kayu ada, simen ada, batu ada, orang nak buat tak ada. Boleh buat rumah? Tak boleh. Ada orang buat rumah, simen pula tak ada, kayu pula tak ada. Boleh buat rumah? Tak boleh. Jadi dia ada sangkut paut antara satu sama lain. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, dalam kitab ini la'alla sawab, kitab ini, bukan kitab itu, kitab mana hari, kitab ni lah. Maka dikehendaki dengan jantung tu ialah makna yang kedua. Siapa? Iaitu jantung ruhani. Jadi dia bahas dua dah. Jantung ada dua, jantung ruhani, jantung jismani. Bila itlaq jantung di sini dalam kitab ni, maka itlaqnya maksudnya ialah jantung ruhani. Dan ialah dia bahas panjang lebar. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Minggu depan tak ada sebab balik mudi. Jangan tak mudi. Minggu depan sekali lagi baru ada pula. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.